各位主内，亲爱的长辈及弟兄姐妹平安。Shalom saudara-saudari dan senior saya di dalam Tuhan. 感谢上帝让我有机会与弟兄姊妹在这里一同敬拜神。 Puji syukur pada Tuhan, saya punya kesempatan untuk bersama-sama beribadah dengan saudara di tempat ini. 我知道你们做了很多准备的工作，谢谢你们。 Saya tahu saudara telah mempersiapkan banyak sekali hal, terima kasih. 也谢谢我们的牧师 Juga terima kasih untuk Pendeta Joshua， Gembala 还有 sidang kita Pendeta 这 Joshua. 个帮助我们音响，还有很多你们做的，我不知道，可是上帝知道。 Dan juga yang melakukan banyak-banyak persiapan, baik secara sound system maupun secara 你 tampilan. 在上帝的服侍，你在上帝的面前的服侍，神纪念。 Walaupun saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu segala pelayananmu dan diingat-ingat oleh Tuhan. 请我们再一次同心祷告。 Mari kita sekali lagi bersahati dalam doa. 天父上帝，我们满心感谢赞美你。每一次，无论是我们个人，或者我们与弟兄姊妹一同来到你恩座前的敬拜，都是特别的属天的约会。我们感谢赞美你，赐下耶稣基督为我们的罪受死，在十字架上流出的宝血洁净了我们的罪。然后，主耶稣基督从死里复活升天，留下空的坟墓。 让我们每一个信主的，只要我们愿意悔改，只要我们愿意接受、相信耶稣，我们就有永恒的生命。我们感谢赞美你，天父上帝，你的爱、你的信实是长阔高深。让我们用我们的生命来敬拜你，让我们用我们的生活来向你献祭。感谢赞美你，神，我们这个时候再一次交托献上这个宝贵的时间。 天父上帝，孩子实在的很有限，也不配。可是神，愿你怜悯，愿你的圣灵充满，让孩子，让你先教导孩子，然后透过孩子教导众弟兄姊妹，让我们一起在你里面蒙恩，得你的喜悦。我们将以下的时间交托献上，帮助我们能够成为像玛利亚一样，能够得到那最上好的福分。 我们感谢祷告，奉耶稣基督名求，阿门。谢谢我们的刚才的这个曲音经文，我们的主理已经读了，所以我们先读这个提摩太前书第4章13节到16节。那我就先进入从这个罗马书16章17节，弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒。 背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。 Tadi di dalam responsoriat telah kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai 16. Jadi kita tidak ulang, akan kita mulai dari Roma pasal 16 ayat 17. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. 好，我们看到这里有一个 warning sign， 这个是警告的标志。若是我们看到有人教导背乎我们所学的道理，那就是一个 warning sign，waspada。因为呢，会使我们的教会分裂，会使我们众人跌倒。 Ini adalah sebuah tanda waspada yang sangat kuat, adalah sebuah tanda peringatan. Artinya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang bertentangan pengajarannya, yang bisa menghancurkan gereja kita, maka kita segera waspada supaya tidak jatuh. 所学之道就是真理。 Semua yang kita pelajari dari Alkitab adalah kebenaran. 那么背乎所学之道，那个就是异端。 Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kita terima adalah ajaran sesat. 就是与我们所学的有冲突的那个背乎我们的，跟我们的真理不符合的那个就是异端。那个希腊文说 heresy。 Yaitu yang dimaksud adalah yang bertentangan atau berkontradiksi, berlawanan dengan kebenaran yang kita terima. Ini disebut ajaran sesat yang dalam bahasa Yunani dinamakan heresy. 那这个教导的人，或者相信，或者见识，或者传授这个假教，这个不好的道理，违背我们真理的人，就叫做 heretic。 Nah, orang yang menyebarkan, orang yang menghidupi dan menyebarkan ajaran sesat itu kita sebut sebagai heretik. 好，我们来看这个
耶稣在马太福音讲述警告我们说，就是末世的这个征兆，就是说，这里说有好些假先知起来迷惑多人。 Kita melihat Yesus memberikan tanda-tanda akhir zaman di Injil Matius. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 马太福音7章15节说，要防备假先知，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。 Dan Matius pasal 7 ayat 15 diingatkan kembali waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba tapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. 为什么要防备他们呢？ Mengapa harus waspada? 我们刚才读的圣经说，他们会使我们的教会分裂。然后圣经说，凡是无论是天使传讲不合乎真理的这个道理，就被受咒诅，因为会毁坏我们的信心，因为会使我们跌倒。 Mengapa kita harus waspada? Karena dia akan menimbulkan perpecahan dalam gereja kita. Seperti yang tadi diingatkan bahwa segala yang bertentangan atau berlawanan dengan pengajaran Injil yang telah kita terima adalah sesuatu yang harus kita waspadai sebagai ajaran sesat yang mungkin menjatuhkan kita. 我们来看这个末世的时代，不单单有教那个假道理的，有假先知，信徒们，我们很多跟随耶稣基督的人，像圣经提摩太后书说，因为时候要到，人必厌烦纯正的这道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。 Kita melihat bahwa di akhir zaman ini tidak hanya ada ajaran-ajaran yang sesat dan guru-guru atau pengajar yang sesat, tapi juga kalau kita melihat kondisi jemaat dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat atau benar, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 我们来到教会不是为了娱乐，不是 for entertainment, it's not. Karena kita datang ke gereja bukan untuk hiburan, bukan untuk kita disenangkan. 我们来到教会是要一同敬拜，又听从神的真理，圣经里面的真理。 Kita mau datang ke gereja adalah untuk mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran yang terdapat dalam firman-Nya. 所以无论是教导的，无论是听的，我们都要持守纯正的教义。 Sebab itu baik yang mengajar maupun yang mendengarkan, kita harus terus mempertahankan pengajaran yang benar itu. 好，我们来看假先知。 Nah, kita mau lihat apa yang disebut dengan nabi palsu. 这个假先知是传播这个偏离真理的教义者。 Nabi palsu adalah penyebar doktrin yang menyimpang dari kebenaran. 他们有什么目的呢？ Tujuannya apa? 就是私人的利益。 Yaitu keuntungan pribadi. 他们的后果，他们所带来的后果是什么呢？ Apa dampak yang mereka bawakan? 就是教会分裂，使人跌倒。 Yaitu perpecahan dalam gereja dan membuat orang lain jatuh. 以下我们看有很多经文，就是告诉我们、警告我们关于假先知。我把我的 PowerPoint 留下给弟兄姊妹，你们要抄起来，要自己在家里学，请你们向牧师支取。 这些能够有 cross reference， 能够在旧约圣经里面，我们也看到这个假先知的这个警告。 Berikut ini adalah tampilan dari ayat-ayat yang merupakan sumber referensi. Saya akan meninggalkan PowerPoint saya di sini. Saudara kalau memerlukannya untuk pembelajaran lebih lanjut bisa minta dengan Boksu. Nah, ini adalah untuk referensi bagaimana peringatan terhadap hadirnya nabi-nabi palsu. 好，我们看假先知的特征。 Kita mau melihat tanda-tanda karakteristik daripada nabi palsu. 无法停止犯罪。 Tidak bisa berhenti berbuat dosa. 为什么他们无法停止犯罪呢？ Mengapa mereka tidak bisa berhenti berbuat dosa? 因为他们没有圣灵。 Karena mereka tidak punya Roh Kudus. 在这个基督徒的生活里边， Dalam kehidupan kita sebagai orang 我们 Kristen, 在追求与主同行、渴慕神的话语，我们需要圣灵来坚强我们。We need to be empowered by the Holy Spirit. saat kita mengejar keserupaan dengan Kristus, saat kita mengejar untuk hidup dalam Kristus, kita butuh sekali Roh Kudus untuk menguatkan kita. 我们看他们怎么样的，有什么特征呢？就是扭曲误导真理。
Mereka punya karakteristik apa? Nabi palsu ini akan menyelewengkan dan mensalah arahkan kebenaran. 不符合神的话语， Kata-kata yang tidak sesuai dengan 自欺欺 Tuhan. 人，他欺骗自己，也欺骗别人， Menipu diri sendiri dan juga menipu orang lain. 还自以为义 ，self-righteous。 Dan menganggap diri sendiri selalu benar. 很多很多假先知，他们所传的道理99%是对的，是合乎圣经的道理的。 Banyak nabi-nabi palsu ini, 99% dari yang mereka sampaikan itu benar dan sesuai Alkitab. 若是只有1%或者0.1%不符合圣经的教导，就是异端。 Bahkan ketika hanya 1% atau 0,1% yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, itu termasuk dalam ajaran sesat. 我们要很小心，他们用的名词，他们用的 terms exactly the same in the Bible， 他们用的名词跟我们圣经的名词一样，可是他们的 definition， 他们的定义完全不一样。 Kita harus berwaspada karena istilah-istilah yang mereka gunakan persis sama dengan yang kita gunakan dalam Alkitab, tetapi definisinya berbeda. 就是你跟他们讲话的时候，他说我得救了，那你就问他什么是得救，你要 verify， 你要跟他讲清楚，要知道他所讲的这个得救、救恩、赦免到底是怎么样的，因为很多同样的名词，不同样的意义，不同样的定义 ，different definition。 Jadi ketika saudara berbicara dengan mereka, mereka katakan aku sudah diselamatkan loh, aku sudah beroleh keselamatan. Atau segala pengampunan keselamatan, semua dia memakai istilah yang sama, perlu saudara tanyakan. Keselamatan yang kamu maksud itu yang seperti apa? Karena seringkali istilahnya persis sama tetapi definisi mereka berbeda. 接着就是不荣耀基督，荣耀自己， Berikutnya 吸 adalah 引人跟随自己。 tidak memuliakan Kristus tapi memuliakan diri sendiri, artinya menarik orang untuk mengagungkan diri. 然后就是以追求者为目标，获得名誉、人气、权力和操纵。 Dan dia dengan mencari kemuliaan diri sendiri, dia mencari reputasi diri sendiri, dia mau menarik dan mendapatkan massa yang banyak, kuasa yang besar dan pengikut-pengikut. popularitas。 Dan popularitas. OK， 这个借着就是他们随从自己不敬权的这个情意而行，就是奸情。 Mereka juga seringkali melakukan dosa-dosa yang menuruti hawa nafsu seperti percabulan. 还有就是贪婪不义之财，他们经过欺骗、敲诈、剥削，还有恐吓。 Atau juga 恐吓你、吓你。 Atau mereka juga sangat tamak akan harta yang tidak halal. Misalnya mereka melalui cara menipu, memeras, atau mengancam. 接着不服从，不愿在敬权的权威下行事，不愿意。 Lalu juga ada roh yang tidak menurut, artinya tidak bersedia untuk melakukan hal-hal di bawah atau menurut kepada yang benar. 若是我们这里的传道牧师跟他讲，哎，你这个是错了，他就说我们的derita，我很受苦。若是你纠正他，他就觉得他很委屈。 Misalnya hamba Tuhan di tempat ini kemudian menasihati dia, dia akan merasa kemudian dirinya yang terzolimi dan menjadi sangat menderita. 接着就是没有圣灵，我已经刚才讲过了，没有圣灵，尽管他可能每声每句都说自己受了极大的恩膏，其实他们没有圣灵。若是有圣灵，不会传假信息，不会是假先知。 Berikutnya adalah seperti yang tadi diucapkan, mereka tidak punya Roh Kudus. Sekalipun mereka mungkin selalu menyebut diri sendiri mendapat banyak urapan atau urapan yang besar. Karena orang yang punya Roh Kudus tidak mungkin menyampaikan ajaran sesat. 最后我也说过，就是导致分裂，导致教会分裂。 Yang terakhir adalah menyebabkan perpecahan atau perpecahan dalam gereja. 所以圣经告诉我们说，我们要留意躲避他们。 Maka Alkitab mengingatkan kita untuk waspada dan menghindari mereka. 好，我们要怎么样的来防止这个假先知，也怎么样的防止自己不要只听好听的话，我们要听真理。那我们怎么样呢？我们来看，第一，
Jadi taking bagaimana God- kita Sorry. Jadi bagaimana kita berwaspada untuk tidak tertarik oleh nabi-nabi palsu dan tidak hanya ingin mendengarkan kata-kata yang enak didengar. Yang pertama adalah 就是认真对待神和他的话语 ，taking God and His word seriously。 pertama yaitu memperlakukan Tuhan dan firman-Nya dengan serius. 我们看，要从这个提摩太这个前书4章13节、14节，我慢慢的来一起来看。 Kita akan bersama-sama melihat 1 Timotius pasal 4 ayat 13 dan 14. 第二就是 doing God's word seriously。 Yang kedua adalah diligently and persistently， 就是我们要认真、殷勤、恒心的做主圣工。为什么我要写做主圣工？因为其他的宗教，他们服侍他们的神，他们也说圣工，所以我特别的加主圣工，主耶稣基督要我们做的圣工，圣经里面要我们做的圣工。 Melakukan pekerjaan Tuhan dengan serius, rajin, dan tekun. Mengapa saya tambahkan di sini adalah pekerjaan kudus Tuhan. Karena dalam agama-agama lain banyak orang melayani dan mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang kudus. Tapi kita harus jelas kudusnya siapa, yaitu kudusnya Tuhan kita. Maka kita sebut melakukan pekerjaan kudus Tuhan. 我们来看提摩太前书4章13节，你们要以宣读、劝勉、教导为念，则等到我来。 1 Timotius pasal 4 ayat 13 mengatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 这个宣读是在众人面前宣读， Di sini dikatakan membacanya maksudnya adalah membaca bersuara di muka umum. 呀，这是从摩西时代开始。摩西时代还没有圣经，可是有约书 covenant with the people， 上帝跟以色列人的约书，所以从摩西开始，他在众人宣读这个约书。然后我们看到耶稣亚那个时候已经有了律法，那他就在众以色列人的面前宣读律法。然后还有约西亚王。 他那个时候从圣殿里找出了那个很久了被埋没圣殿里圣经不见，不是圣经，圣书不见，到找出来以后，他召了全国的人大声宣读上帝的约书。 Ini persis seperti yang dilakukan orang-orang secara turun-temurun dalam masa perjanjian lama, karena pada saat itu Alkitab belum selesai terbentuk. Seperti dimulai dari zaman Musa, saat itu yang disebut adalah kitab perjanjian. Musa akan secara berkala membacakan kitab perjanjian yang didengarkan oleh bangsa Israel. Berikutnya ketika zaman Yosua sudah ada 10 hukum Taurat dan Yosua pun melakukan hal yang sama, membacakannya kepada bangsa Israel di depan umum, yang kemudian dijemput oleh Raja Yosia yang juga menemukan kitab-kitab perjanjian dan membacakan bagi bangsa Israel di dalam bait Tuhan. Thank you, Alice. 好 ，Thank you。好，那我们看路加福音，主耶稣4章16节，在会堂读经文，宣读经文。 Kita juga melihat di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 16 dicatat bahwa Tuhan Yesus membacakan firman Tuhan di dalam bait Allah. 那刚才我们在主日崇拜的时候，我们有 bacaan responsoria， 那个也就是宣读这个经文。 Tadi ketika kita ada bacaan responsoria yang bertanggapan, ini juga disebut adalah membaca bersama-sama di depan umum. 好，我们来看宣读 reading, meditating, memorizing, practicing。我们宣读还没有宣读之前，我们在家里宣读、宣默想、先背经文，这个才有效。 Sebelum kita membaca bersama sebagai jemaat, kita di rumah itu sudah mengandung arti-arti berikut ini, yaitu membaca dalam hati, merenungkan firman-Nya, mengingat dan melakukannya. 我们不单单读圣经，我们要学习圣经。We are not only reading the Bible, we need to study the Bible. Kita tidak hanya membaca Alkitab begitu saja, tapi kita juga perlu mengkaji, mempelajarinya. 这个圣经非常的丰富，非常的奇妙，因为是神的话语。 Karena Alkitab ini adalah perkataan Tuhan yang begitu kaya, berlimpah dan ajaib. 小孩子读的时候，他们会明白。
Waktu anak-anak baca, mereka memahaminya. 我们成年人读的时候，用我们一生来研究不了，因为太美妙了。 Kita orang dewasa bahkan mau baca sampai seumur hidup pun, kita tidak akan selesai mengkajinya karena terlalu ajaib. 所以 reading RMMP 啊 ，reading, meditating, memorizing, practicing RMMP， 请我们记得。 Maka membaca ini mengandung arti ada 4 kegiatan di dalamnya, yaitu membaca, merenungkannya, mengingatnya, dan melakukannya. 接着就是劝勉，我们要怎么样劝勉人呢？不要用你的经历来劝勉人家，用神的话语来劝勉人家，劝勉我们的弟兄姐妹，劝勉外面的人都有效力，因为是神的话语。 Berikutnya adalah menasehati dan menguatkan. Bagaimana cara kita menasehati orang lain? Yaitu dengan kekuatan dari kata-kata firman Tuhan. Baik menasehati saudara-saudara di dalam Tuhan, ataupun mereka yang di luar sana. Firman Tuhan karena adalah kebenaran tetap berdampak. 我想在你们当中，很多人都知道我的家庭，我的大家庭，在这2年来发生了很多很挑战性的事情。 Saya rasa saudara yang mengenal tahu bahwa dalam keluarga besar kami dalam 2 tahun ini terjadi banyak-banyak hal. 当时到今天，我的心还很痛。 Yang saat ini hatiku masih rasanya begitu sakit. 在我痛苦的时候，我就说：上帝啊，我需要你的安慰。I need you, God of comfort. I need you to comfort me. 安慰的上帝，我需要你的安慰。 Ketika saya begitu sedih sekali, berhati hancur, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan saya butuh penghiburanmu, saya butuh hanya dari Engkau. 当我在神的面前静默思想他的话语的时候， Waktu saya berteduh di hadapan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. 你知道什么经文出现在我的心里，在我的脑海里？ Saudara tahu ayat apa yang muncul dalam pikiran saya? 我就是道路、真理、生命。 若不借着我，没有人能到父那里去。 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 我所敬拜的主耶稣是真理 ，He will never make a mistake. Bapa Tuhan Yesus yang kusembah adalah kebenaran. Dia tidak pernah akan berbuat salah sekalipun. 所以那个就安慰了我。 Itu kemudian sangat menghibur saya. 虽然很痛苦，可是我知道上帝，你不会做错事情。 Walaupun sangat menderita, tapi saya tahu Tuhan tidak pernah berbuat salah. 我擦干了眼泪，上帝感谢你，你的话语安慰了我。 Saya menghapus air mata dan berkata, Tuhan terima kasih karena kata-katamu itu telah menguatkan aku. 上帝赞美你，因为你是又真的神，你的话语是可靠的，你从不撇下我，你从不离开我。 Puji Tuhan karena kata-katamu itu adalah setia dan benar. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku dan membuang aku. 接着就是教导，教导为什么我写 learning not teaching？ Berikutnya adalah mengajar. Tapi kenapa di sini dikatakan justru belajar bukan mengajar? A person 一个教导的人，教导别人的人，他让自己先学习2次。Before you teach somebody, you learn it twice. 所以这个 pengajaran itu adalah pembelajaran. Karena sebelum seseorang mengajar orang lain, dia perlu belajar 2 kali dulu. Sebab itu pengajaran sesungguhnya adalah pembelajaran diri sendiri. 好，我们看这个reading, living, learning, RLL， 你看到了吗 ？Reading, living, and learning， 从这个，然后从 vertical 下来，我们看到 RLL。 Kita melihat kalau diurutkan ke bawah, akronim bahasa Inggrisnya adalah ada RLL, yaitu membaca, kemudian menghidupi, dan mempelajari. 好，宣读、劝勉、教导、为念，这个就是我们需要圣灵来帮助我们，我们自己做不到，要有圣灵的力量，要靠着圣灵，我们才能够行出来。
Tiga hal ini yang menjadi dasar pemikiran kita, yaitu membaca, menghidupi, dan mempelajari ini harus kita hidup mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang menopang kita karena sendiri tidak sanggup melakukannya. 这就是我们个人在神的面前，在他的话语中的追求和渴慕。 Ini adalah kerinduan kita dan apa yang kita kejar di dalam Tuhan. 好，我们再来看，宣读、劝勉、教导、为念，这个为念，印尼文翻译 bertekun， 对我来说不够强调。 Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bertekun, tapi ini rasanya kurang kuat. 这个为念的意思是 tumpuan pikiran， 我给你新的名词 tumpir， 好不好？ Karena bertekun ini lebih tepat disebut dengan tumpuan pikiran, yang kita boleh singkat menjadi tumpir. 因为这个 tumpir 带着优先性的，带着紧迫性的，带着机会性的，带着时间性的，带着必要性的，一贯的因群，所以变成自然性。 Disebut tumpuan pikiran karena di dalamnya mengandung banyak hal, saudara. Misalnya adalah mengandung prioritas yang utama, mengandung urgensi, mengandung penangkapan kesempatan dan pemanfaatan waktu yang terbaik, keharusan yang harus dilakukan, dan terus-menerus mengusahakannya sehingga menjadi alami. Natural. Menjadi alami. Spontanitas. Jadi oleh semua itu sudah ada, secara otomatis at the end menjadi spontanitas. Ada urgensinya, ada grabbing the opportunity. Jadi at the end akhirnya menjadi 自然性 spontanitas naturally 呀。好，这个请你再回去呀。这个主耶稣12岁的时候，他说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念。” 这个中文翻译的最美，英文比不了，印尼文也比不了。这个为念就是 tumpir tumpuan pikiran， 就是有那些这个很重要性的那个强迫，那个不是强迫，这个推动性。 Ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun dan dicari-cari oleh orang tuanya, ternyata didapati dia berada di dalam bait Allah, dia menjawab kepada mereka demikian. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Terjemahan bahasa Indonesia ini artinya cukup jauh dibanding terjemahan bahasa Mandarin yang sesungguhnya mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa harusnya aku harus mengandalkan pekerjaan Tuhan sebagai tumpuan pikiranku. 好，谢谢。接着，为什么我们需要认真对待神和他的话语呢？ Mengapa kita perlu memperlakukan Tuhan dan firman-Nya dengan serius? 因为上帝创造了我们，他拣选了我们，我们是他的儿女，我们对上帝有义务和责任，反映他的形象。 Karena Tuhan telah menciptakan kita, memilih kita, bahkan kita menjadi anak-anaknya, maka kita sungguh punya tugas dan tanggung jawab untuk merefleksikan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. 创世纪第1章26、27节，上帝说，他按着自己的形象、自己的样式造人、造男、造女。 Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dikatakan Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri, dan dia juga menciptakan manusia menurut gambarnya, diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan. 所以我们不是进化论的结果， Maka kita bukan hasil dari proses evolusi. 我们为上帝为他而活，归回于他。 Kita harus hidup oleh dia dan kembali kepada dia. 虽然我们生在这个堕落的世界里，可是我们还有神的属性。虽然没有那么强，我们还有忍爱，还有信实，还有恩慈，还有善良，对不对？ Walaupun kita sudah jatuh dalam dunia yang berdosa ini, tapi kita masih juga punya gambar dan rupa Allah walaupun tidak sempurna. Karena misalnya kita juga punya sedikit kasih, kemurahan, kebaikan, lemah lembut dan sebagainya. 上帝创造亚当和夏娃 ，God created Adam and Eve. He doesn't create Adam and Andy, no. And He did not create Eve and Evelina， 没有，他没有创造亚当跟亚明，他也没有创造夏娃跟夏兰，没有，请你小心。
Dan kita juga harus jelas bahwa Tuhan dari awal menciptakan laki-laki dan perempuan. Dipasangkan bukan laki-laki dengan laki-laki lain atau perempuan dengan perempuan lain. 所以上帝这个设立这个婚姻是一男一女，所以人要离开父母 ，leave the father and mother, not the father and daddy, not the mother and mommy, no， 父母与妻子合一成为一体 ，be very careful。 Maka dalam pernikahan yang Tuhan tetapkan, itu juga jelas sekali seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tidak disebut ayah dan bapak atau ibu dan mami. Jadi satu ayah dan satu ibu, laki-laki dan perempuan dengan sangat jelas ditetapkan. 为何我们需要认真对待神的话语？因为是神的话语。 Mengapa kita harus memperlakukan firman Tuhan dengan serius? Karena itu memang firman Tuhan. 因为神的话语是真理。 Karena firman-Nya adalah kebenaran. 时间的关系，请你们看经文哈。然后，神的话语是有永恒的价值 Dan，eternal values。 Dan firman Tuhan ini memiliki nilai yang kekal. 神的话语能够帮助我们认识他，神是圣洁的，神是慈爱的，神是公义的，能够帮助我们。我们需要读神的话语，需要学习神的话语。 Maka firman Tuhan itu sendiri bisa menopang kita. Sehingga kita perlu belajar dan mendalami firman 所 Tuhan. 以，神的话语是我们的指南，是我们的 GPS。 Maka firman Tuhan itu sendiri kemudian menjadi kompas kita atau GPS kita. 接着，我们对上帝有责任，就是传福音。 Berikutnya adalah kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu mengabarkan Injil. 什么是福音呢？福音就是主耶稣为我们的罪受死、复活、升天，凡相信他的得永生。 Apa yang disebut dengan Injil? Injil yaitu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan agar orang-orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. 救恩是上帝白白的赐给我们的恩赐，赐给我们的恩典，不靠我们的行为，不靠我们的行为。 Keselamatan adalah anugerah yang gratis Tuhan berikan kepada kita tanpa memperhitungkan perilaku atau tindakan kita. 并且唯有在耶稣基督里，我们有赦罪的恩典。 Dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kita memiliki anugerah pengampunan dosa. 想到这里，我想我可以指出一点点，我听到不符合这个神学的祷告。 Saya mau mengambil contoh doa yang pernah saya dengar yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. theology 哈，那个说有人搬迁新居，pindah rumah baru 啊，那个人就说，Bapak tutup bungkus rumah ini, right? Dengan darahmu， 神的宝血是赦罪用的，不是你的屋子没有犯罪 ，rumahnya nggak berdosa， ya kan? Do not use tutup bungkus untuk menyucikan rumah atau untuk orang sakit. Kumannya tidak berdosa, virusnya tidak berdosa. OK？ 神的宝血是赦罪的功能 ，not tutup bungkus. No, it doesn't make sense. Wrong theology. 不对的神学。 Teologi di sini yang harus kita perhatikan adalah bahwa darah kudus Tuhan Yesus bukan untuk menutup bungkus rumah baru karena rumah baru tidak berdosa, juga bukan untuk tutup bungkus orang sakit karena virus juga tidak berdosa. Jadi darah kudus Tuhan Yesus hanya digunakan untuk karya keselamatan. 好，我们来看这个救恩是神赐给我们的礼物，不靠人的行为。以下来我列出一些经文。 Keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tanpa bergantung kepada perilaku kita. Dan di sini ada list ayat-ayat pendukung. 接着我们来看异端是什么？ Berikutnya kita mau lihat apa yang disebut dengan ajaran sesat. 说救恩是神的恩典加上人的行为和努力，那个是错的。那个旁边的经文是我们的这个圣经里面的话语。 Mereka sering mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan ditambah perbuatan manusia. Itu dicoret artinya salah, yang benar ada pada ayat yang di dalam kurung. 还有说我们会失去这个救恩，不可能，因为主耶稣说 ，No one can snatch me out my Father's hand， 没有人能够从上帝的手中把我们夺走 ，never。
Yang kedua, seringkali dikatakan bahwa kita mungkin satu kali akan kehilangan keselamatan kita, itu juga salah. Karena Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan aku dari Bapa. 若是你真正的悔改，一次相信，永远得救。真正的悔改是这样的。 Kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menjadi kunci di sini, maka sekali untuk selamanya engkau diselamatkan. 还有，耶稣基督不是神，不是光，不是牧主，大错特错。 Di sini juga dikatakan, oh Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan, bukan terang, dan bukan gembala. Ini kesalahan yang amat sangat fatal. 回去，请你们读这个约翰福音，从第1章读到第10章，整本约翰福音都可以。 Saya rasa saudara nanti kalau ada waktu boleh baca Injil Yohanes pasal 1, bacalah sampai pasal 10 atau selesaikan Injil Yohanes. 还有基督徒必定，基督徒的生活必定是凡事顺利、健康，还有富贵，不可能。 Juga sering kali dikatakan harusnya kehidupan orang Kristen itu harusnya segala sesuatu lancar, sehat dan kaya. Tidak demikian. 主耶稣自己说：“湖里有窝，天上的飞鸟有窝，湖里有洞，人子没有枕头的地方。”耶稣都没有枕头的地方，哪里可能是富贵呢？ Yesus sendiri mengatakan serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau dia saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, bagaimana bisa semua orang Kristen harus 也 kaya? 不是叫你活得贫贫穷穷，不敢穿新的衣服，也不是这样。 Juga tidak mengandung arti bahwa kita harus hidup dengan gaya selalu miskin, tidak pakai baju baru, 因 tidak 为约翰 demikian. 福音16章33节，主耶稣说：“在世上你们有苦难，可是你们放心，我胜过了世界。”对不对？ Tapi dalam Yohanes 16 ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. 最后一点，上帝最终会善待每一个人，每一个人都上天堂，不可能， Yang terakhir 不 adalah 对。 terakhir nantinya Tuhan kemudian akan berlaku baik kepada semua orang sehingga semua orang akan masuk surga. Ini juga salah. 若是你听到有人说啊，上帝很慈爱，每一个人，全世界的人死了都会上天堂，那个是 global salvation。It is not right. It is wrong. 不对。 Kalau kita mendengar, Tuhan memang maha baik, jadi ini di akhir zaman ini pasti banyak orang akan diselamatkan, semua orang akan diselamatkan, itu adalah teologi yang salah. 因为约翰福音讲了啊，barang siapa tak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama anaknya, yaitu anak tunggal Yesus Kristus. Karena telah dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Ya barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 好，第14节这里说，你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的，什么意思呢？ Dan di ayat 14, di nats yang kita baca tadi, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 第一，教会在初期时代，圣经大部分都尚未成立，说预言，上帝当时赐预言，就是教导新，这个就是教导新的启示。 Kita perlu perhatikan di sini, di zaman gereja mula-mula, pada saat itu Alkitab belum terbentuk, maka yang dimaksud nubuat di sini adalah penyataan yang baru. 那么有预言恩赐的人，互相评价他们的预言。 Dan orang-orang yang memiliki karunia bernubuat, mereka akan saling menilai atau mengevaluasi nubuat yang mereka terima. 所有的长老，他们 互相的评价他们的预言，他们认为这个提摩太有属灵的恩赐，所以他们就按立他，奔他比闪，按立他，不是按手他就有恩赐，不是，他们看他有了恩赐，所以他们按立他成为牧子。 Setelah dinilai oleh sidang penatua, mereka memutuskan bahwa si Timotius ini ternyata memiliki karunia bernubuat. Maka oleh sebab itu mereka mentahbiskan dia. Di sini dikatakan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi bukan terbalik, bukan setelah tumpang tangan baru punya karunia. 接着我们来看第2点，
就是我们要这个认真殷勤和恒心做主工。 Poin kedua adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan rajin, tekun, dan serius. 这里请你们看这个形容词 kata sifat， 就是殷勤、专心，然后谨慎，然后恒心，这个都是 kata sifat， 这个是形容词。 Kita mau memperhatikan beberapa kata sifat yang sangat jelas di sini, yaitu rajin, tekun, serius, 殷勤专心，殷勤专心，恒心。 去做什么呢？这些事就是上帝所赐给你的恩赐，你自己要尽心，你要这个专心、恒心、殷勤的去做。为什么呢？因为是上帝给你的机会。 Rajin, tekun, dan serius melakukan apa? Yaitu melakukan karunia-karunia dan mengolah karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 还有这些事是什么事呢？这些就是宣读、劝勉、教导，这些事也要专心，也要恒心，也要殷勤，人家才能够看出你的长进，才能够看出你的果子。 Yang disebut bertekunlah dalam semuanya ini maksudnya apa? Yaitu yang disebut dengan yaitu membaca, menghidupi, dan menasehati. Baru kita bisa menghasilkan buah yang bisa dilihat orang. 我们要谨慎自己的教训，我们教的时候，我们要很谨慎的。我们这个服侍上帝的时候，我们要常常来看圣经，是不是我所做的符合圣经的教导？ Waspada artinya awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi ketika kita melakukan pelayanan kita secara berkala, kita perlu kemudian merenungkan kembali apakah kita sungguh mengacu pada kebenaran firman Tuhan. 所以若是我们很专心、很殷勤、很谨慎、很恒心来教导神的话语，来为神工作，那我们不会受咒诅。 Maka ketika kita rajin, tekun, waspada, dan serius melakukan pekerjaan Tuhan, kita tidak akan menerima kutuk. 我们救了自己，也救了听我们的人。 Artinya kita menolong diri kita sendiri, juga kita menolong orang yang mendengarkan kita. 还有最后一点， Poin terakhir, 就是说 ，you and your life may be the only Bible some people ever read， 就是你和你的生活可能是他人唯一所读的圣经，人家没有读圣经，可是你就是他的圣经，我也是他的圣经，大家都是他的圣经，所以我们的言语行为要非常的谨慎。 bagi orang-orang yang tidak membaca Alkitab dalam hidupnya, maka Anda dan saya, kehidupan Anda dan saya mungkin merupakan satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh orang lain. Oleh sebab itu dalam perkataan dan perbuatan, kita perlu sangat-sangat waspada. 年龄不是问题， Usia bukan masalah. 无论你是年轻是年长，无论你是信徒，或是与主同心多年的信徒， Apakah kita ini adalah anak muda atau orang tua? Apakah kita baru percaya atau orang Kristen lama? 总要在我们的言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。 Tapi kita mau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kita, tingkah laku kita, dalam kasih kita, dan dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. 感谢主，求主帮助他的话语在我们的心中能够使我们遵守，求圣灵坚强我们，靠着圣灵来遵守神的话语。 Kiranya Tuhan sendiri memberkati firman-Nya dan membantu menolong kita untuk menghidupkan firman itu di dalam hati kita dengan bantuan Roh Kudus yang selalu menopang 我 kita. 们请 Alice 姊妹为我们带祷，谢谢。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, sadar atau tidak, kami seringkali mempercayai atau lebih suka mendengarkan yang sesat dibanding yang benar. Sebab itu ya Tuhan, Engkau terus nyalakan terang Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kerinduan untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam dan lebih benar, melalui mengkaji firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Pimpinlah ya Tuhan, kami tidak sekedar mengkaji, membaca untuk diri sendiri, tapi kami juga boleh membagikan diri dengan orang lain melalui bagaimana kami memperlengkapi hidup orang lain. Kami mungkin menasehati, mendukung, menolong, menopang orang-orang lain terutama yang belum percaya atau yang sudah percaya. Amen. Pakai hidup kami ya Tuhan, supaya Engkau sendiri boleh bersuka dan berkenan atas hidup kami semua. Pimpinlah ya Tuhan supaya kami juga tidak henti-hentinya
belajar sebelum kami mengajar. Amin. Biarlah kami memiliki kerinduan itu berapapun usia kami dan berapapun usia iman percaya kami. Amin. Biarlah Tuhan semakin tua kami di dalam iman, semakin berkobar rasa kami untuk mendalami kebenaran Amin. Tuhan. Amin. Tuhan pimpin dan berkati kami. Boleh keluar dari ruangan ini tidak hanya membawa berkat bagi diri kami sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi setiap Amin. yang kami Amin. temui. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami, jemaat di tempat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Yes. Amen. 谢谢。